Pada satu hari itu saya berada di masjid semasa saya mengimamkan solat. Pada waktu siang, saya rasa itu solat asar kot. Masjid time tu tak ramai sangat dan seorang lelaki muda ni masuk ke dalam masjid untuk solat sekali. Lelaki tu kan, satu badan dia penuh dengan tatu. Dari jari hingga ke leher. Diselubung sepenuhnya dengan tatu. Okey, sekarang jelasnya seseorang seperti itu kalau masuk ke dalam masjid macam tu, gayanya, agaknya apa yang orang buat, kan? Jadi jelas orang rasa pelik. Kami semua teruskan solat iqamah dilaungkan. Dan dia juga berkata Assalamualaikum, kami berkata Waalaikumsalam. Lepas tu kami semua solat bersama. Selepas solat saya berpusing dan saya berkata Assalamualaikum saudara. Saya tak pernah pun melihat kamu sebelum ini. Dia kata, ya saya baru je pindah kat sini minggu lalu. Saya dapat pekerjaan kawasan ni, baru je dapat jumpa masjid ni. Dan saya fikir saya boleh solat di sini selepas kerja. Dan dia juga time tu masih pakai uniform kerja dia. Jadi saya berkata, baiklah, Masya Allah, selamat datang. Oleh itu saya mula berbual dengan dia. Dari mana kamu berasal? Di mana kamu membesar? Siapa nama kamu? Cuba mengenali brother ni. Dia mula menceritakan kisahnya kepada saya. Dia ni seorang yang berdarah Thailand. Pakcik-pakciknya benar-benar terperangkap dalam jenayah kongsi gelap, mengedar dadah dan banyak lagi jenayah di mana dia dibesarkan. Di California, pakciknya terbabit seperti macam ketua geng. Dia ni benar-benar jahat, gangster besar, terlibat dalam banyak perkara-perkara yang teruk. Dia kata, masa membesar, ibunya cuba melindunginya dari keseluruhan keturunan keluarganya di sana dan keadaan keluarga. Tetapi dia katakan akhirnya dia juga menyertai perniagaan keluarga, terjebak. Dia kata sekitar umur 14 tahun, dia berhenti sekolah. Mula menjual dadah. Mula melakukan jenayah. Mula merompak orang, drive-by dan semuanya ada. Dan dia kata, pada masa saya umur 23 tahun, saya sudah 2 kali masuk penjara. Kehidupan saya memang sangat teruk. Jenayah sepanjang masa. Itu je saya buat. Dan lepas tu dia kata ketika saya berumur 23 tahun, saya ditangkap untuk kali ketiga. Okey, sekarang di California, mereka mempunyai law. Kalau masuk kali ketiga, anda akan dipenjara seumur hidup. Itu saja, hidup terus habis dalam penjara. Jadi dia kata, saya ditangkap untuk kali ketiga. Dan dia kata, saya duduk penjara pada waktu malam. Keesokan paginya, saya akan masuk court di hadapan hakim. Dan saya sedar masa tu, alamak, ini dah masuk kali ketiga aku dah. Pada masa itu juga, akhirnya ia mencocok jiwa aku. Hidup aku sudah berakhir, dah habis ni. Aku berumur 23 tahun dan hidup aku dah habis. Habis macam tu je. Dan dia kata pada masa itu, baru aku betul-betul sedar. Kerana ketika anda terperangkap dalam keseluruhan gaya hidup macam tu, anda tidak mampu berfikir, kan? Dia kata, ini betul-betul sedar. Aku betul-betul sedar dan terpaku. Hidup aku sudah habis, sudah berakhir. Pada masa itu, aku tidak dapat menahankan diri. Dia kata, di dalam sel saya jatuh ke dalam sujud. Saya buat sajdah. Saya meletakkan wajah saya di tanah. Dan dia berkata, ini adalah pertama kalinya dalam hampir 10 tahun bahawa saya melakukan sajdah. Kali terakhir saya melakukan sajdah 10 tahun yang lalu. Dan saya dulu biasa pergi ke masjid bersama ibu saya. Dan sejak dari masa itu, saya tidak melakukan sajdah lagi. Saya tidak solat selama 10 tahun. Dia berkata, saya melakukan sajdah dan pada masa itu dalam sel, hidup aku telah berubah. Dia kata, saya menangis sepanjang malam dan saya membuat doa kepada Allah. Saya berkata, Ya Allah, aku menyedari apa yang telah aku lakukan dalam hidup aku. Bagilah aku peluang satu lagi. Aku akan mengubahkan cara aku. Aku akan mengubah cara aku sepenuhnya. Dan dia berkata, pada masa itu aku perlu membuat niat. Apa yang akan aku buat?